أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Darul Ikram, Kampung Kancung Darat, Selangor, Malaysia, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, Tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wis madang ngoporo, kayu ngelih baik. Yang lapor tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana pada malam ni kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga, alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah kita sambung pengajian kita pada malam ini, kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani karangan Sultanul Awliya Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, pada bab yang menyatakan bagaimana caranya berzuhud. Dan seperti biasa kita mulakan pertemuan ini dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini puji-pujian kita saya mulakan dengan potongan barzanji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah mustadirran faydal barakati 'ala ma analamhu wa awlah wa udhanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyah mumtadi'an minasy syukril jamil mataya. بعرفها شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Syurga kenikmatan bagi orang yang berselawat, memuji, mendoakan kesejahteraan dan juga keberkatan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah. Aku mulakan bicara ini dengan nama zat yang maha tinggi.
mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Aku memohon kelebihan atas apa yang telah dikurniakan atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyah. Aku memuji dengan pujian yang bersumberkan daripada keindahan, mumtadi'an minasyukril jamili mataya, daripada bersumberkan mumtadi'an minasyukril, dengan menghadirkan rasa syukur li jamili matayah, dengan penuh keindahan. Atirillahumma qabrahul karim. Wahai Allah, wangikan makam kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'arufin syadhiyyin min salati wa taslim, dengan wangian selawat puji-pujian ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai Allah, berkatilah, limpahkanlah selawat ke atas junjungan besar, dan berkatilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah sedikit potongan berzanji ya, yang biasanya di kampung-kampung ya pada bulan Maulud ini kita alunkan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita sambung pengajian kita pada malam ini, iaitu apa dia? Bagaimana kita nak belajar berkenaan tentang zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud maksudnya tidak mencintai dunia, meletakkan dunia hanya di tangan, bukan di hati. Bila tangan ini kita letakkan dunia hanya di tangan, bila-bila masa kita boleh lepaskan. Kalau tabung lalu, duit tu kita boleh lepaskan. Kita tak ada buat-buat tidur. Tabung lalu je kita buat-buat tidur. Walaupun duit ada dalam dompet, dekat poket, tapi dia teringat kedai-kedai tom yang banyak lagi contoh. Ya. Zuhud maknanya tak letakkan harta tu dekat hati kita. Siapa yang letakkan hartanya di hatinya, maka dia tidak boleh mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Kerana harta menjadi bebanan. Semakin banyak harta, semakin terbeban. Melainkan orang menjadikan hartanya sumber alat untuk masuk syurga. Ada harta diinfakkan, ada harta disedekahkan, ada harta digunakan ke jalan Allah, maka harta itu menjadi ringan. Harta yang jadi berat adalah harta yang disimpan. Simpan. Islam tak ajar kita untuk supaya harta itu disimpan banyak, tetapi Islam ajar kita untuk membelanjakan harta yang banyak ke jalan Allah Subhanahu Taala. Kerana apa dia? Orang kafir kata nak kaya simpan harta, Islam kata nak kaya belanjakan harta. Simpan untuk apa? Simpan untuk pergi haji tak apa. Simpan untuk apa? Simpan untuk yang namanya kebaikan tak apa. Simpanan hari tu duit pencen misalnya. Ada dia. Daripada muda dah simpan. Ya. Cumanya persoalannya simpanan duit pencen ada, simpanan akhirat ada tak? Tu dia. Ya. Jadi tak salah menyimpan, tetapi niat simpan untuk apa? Kalau niat simpan untuk sombong, habis. Kerana apa dia? Supaya orang tanya, Haji, ada orang disimpan hartanya melalui aset tanah, beli tanah banyak-banyak. Ni dia. Ya, kerana setiap orang dia ada cara sombong. Di Dubai, cara mereka sombong, setakat rumah besar biasa, kereta besar biasa. Di Dubai ada mini zoo. Kat rumah ada bela harimau, tuan-tuan. Tak pernah tengok potongan video orang kat Dubai bela harimau. Dia orang bela harimau, bela singa kat dalam rumah. Singa. Agak-agak kalau tuan-tuan ada kawan Dubai ajak raya, tuan-tuan nak datang. Ni dia. Singa kat dalam rumah, kat ruang tamu. Masuk dalam kereta pergi mall sama-sama, dah macam kucing. Tapi singa, harimau, tuan-tuan, nak tunjuk kayanya dia. Sampai boleh beli harimau, boleh beli singa. Ni dia. Kita ni tuan-tuan nak pergi zoo tu, masuk entrance tu, sekali masuk je dah RM40 pun dah kelip-kelip mata dah. Ini tuan-tuan, zoo ni apa, ada zoo kat rumah bela harimau, tuan-tuan. Ni dia. Bagaimana caranya zuhud? Wahai gulam, tidak dipandang pada kasar pakaianmu dan makananmu, akan tetapi yang dipandang adalah zuhud hatimu. Bukan masalah kita punya zuhud ni bukan sebab kita punya pakaiannya kasar. Kasar tu maknanya pakaian murah. Kalau pakaian yang mahal tu pakaian sutera, lembut-lembut. Bukan masalah kita ni zuhud tu berlubang-lubang. Bukan itu yang namanya zuhud. Zuhud bukannya yang namanya datang naik apa tadi. Saya naik kereta sorong je tu.
Tu kat rumah ada macam-macam kereta BMW, banyak yang makan dah beluang. Dia zuhud ni bukan apa dia? Bukan kita tunjuk yang kita ni miskin. Tu salah tu. Bukan yang tu. Ya. Zuhud ni apa dia? Tak cinta pada dunia. Maksud tak cinta tu maksudnya apa dia? Maksudnya dia tak menjadikan diri itu terbeban. Tapi kita tak boleh ikut zuhud Rasulullah, terlalu hebat tuan-tuan. Rasulullah punya tak cinta pada dunia, tuan-tuan. Sebelum kita ada apa-apa, sebelumnya tak ada, tuan-tuan. Sebelum kita ada kereta, sebelum tu tak ada kereta kan. Maknanya kalau tiba-tiba kereta kita kena tarik, tuan-tuan gejol-gejol lah, tuan-tuan. Kita akan gejol-gejol, tuan-tuan. Tak boleh terima. Padahal sebelumnya tak ada. Lepas tu ada. Lepas tu kalau tak ada pun sepatutnya tak ada apa-apa, sebab asalnya tak ada. Tapi kalau kita asalnya ada, asalnya tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada, gejol-gejol tu. Rasulullah apabila ada orang bagi antara dua lembah kambing yang banyak, orang puji Rasulullah banyaknya kambing. Kamu suka ke? Ini dia. Kalau kamu suka, kamu ambil. Allah. Tuan-tuan, orang puji Rasulullah punya baju cantik, kamu suka ke? Suka. Rasulullah bagi terus. Tuan-tuan, kalau orang puji cantik jam, kamu suka ke? Ambil tu. Berani, tuan-tuan. Itu dia. Tuan-tuan beli je kereta baru, orang cantik lah kereta ni, awak suka ke? Awak ambil lah kereta ni. Boleh, tuan-tuan, sambil tahap tu. Tu dia. Iman kita tak sehebat iman Rasulullah. Itu tahap memang tak cinta dunia tu. Kita ni cinta pada dunia yang terlalu tebal. Betul tak? Ya. Jadi penting rasa zuhud ni. Kerana apa dia? Kerana selagi mana kita cinta dunia pada dunia menebat, tuan-tuan sekarang ni antara tuan-tuan ada sifat zuhud sikit lah. Sebab dia boleh datang majlis ilmu. Kalau tak datang majlis ilmu, maknanya cinta pada dunia tebal. Maknanya alhamdulillah kita adalah juga yang namanya sifat zuhud tu. Boleh ada dalam majlis ilmu. Kerana apa dia? Kita tinggalkan kecintaan pada dunia. Kerana semua orang ada cinta pada dunia. Sama ada sikit ataupun banyak. Mesti ada. Ya. Nak tahu cinta pada dunia kita tebal ke tak tebal? Ya, tengok kalau orang ada, kita baru beli kereta baru, kemudian ada orang langgar kita punya kereta sikit je seret, panjang garis daripada ujung sampai belakang. Nanti subuh nak pergi solat subuh, kita keluar pedih je hati tengok calon. Nanti zuhur keluar tengok lagi, pedih lagi hati. Betul tak, tuan-tuan? Tu cintanya kita pada dunia tu, bila kita, padahal kereta tu masih boleh digunakan tak? Boleh pergi surau, nak pergi kerja boleh, semua boleh. Tapi apa dia? Bila ada calar sikit tu, hati kita pun tercalar sama. Tu cinta pada dunia tu. Tapi kalau orang tengok, tak ada apalah, sikit je dunia, calar sikit je. Boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh pergi buat pergi kerja, tak ada apa-apa. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita cinta pada dunia ni, tuan-tuan, menyebabkan apa dia? Kita terganggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta pada dunia ni, kita sentiasa kita nak sesuatu yang kadang-kadang bukan hak kita. Tuan-tuan, kenapa dekat sini tak ada yang dilantik menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan? Tu dia. Ustaz, kenapa saya tak dilantik jadi menteri? Nombor satu, kita jangan minta sesuatu bebanan yang kita tak mampu menanggung. Kerana apa dia? Setiap nikmat itu ujian. Itu dia. Kita tengok, Ustaz, kenapa saya kahwin satu je, orang lain boleh kahwin dua, kahwin tiga? Allah beri rezeki mengikut kemampuan. Maknanya kalau bukan hak dan bukan kemampuan kita, jangan cari pasal. Sebab dia kalau dapat kat kita, nanti mungkin kita tak mampu menanggung bebanan itu. Kalau kita tengok orang tu jadi Perdana Menteri, orang tu jadi ketua kampung, orang tu duit banyak, sebab Allah Ta'ala tahu dia mampu menanggung bebanan itu. Maka kalau kita tak mampu, jangan kita minta sesuatu yang bukan bebanan kita. Dalam hidup, banyak benda yang Allah Ta'ala bagi di luar yang kita nak. Kita nak macam ni tapi dapat macam ni. Banyak benda yang di luar jangkaan kita. Yang baik tak apa, di luar jangkaan. Ustaz, alhamdulillah orang belanja saya pergi umrah, ni di luar jangkaan. Di luar jangkaan kita ni apa dia? Ustaz, saya tak pernah terfikir yang saya kena potong kaki kecil manis. Saya tak pernah terfikir yang mana apa dia? Saya accident. Saya tak pernah terfikir setiap orang ada ujian dia. Cepat atau lambat.
Setiap orang ada bahagian dia, bahagian. Hari ni kita seronok-seronok. Allah tak jadikan kita selamanya seronok. Hari ni kita bunga seronok-seronok, ya. Kerana setiap orang dia ada masa dia. Orang yang kena kecil manis tak pernah terfikir dia kena kecil manis. Orang kena sakit jantung tak pernah terfikir dia kena sakit jantung. Orang apa-apa ujian yang kita alami. Orang yang dah kahwin 40 tahun tiba-tiba bercerai, dia tak pernah terfikir yang dia kena bercerai. Allah. Anak dah besar-besar dah, dah ada cucu dah bercerai. Ada tak? Ada. Dalam hidup ni banyak benda yang di luar jangkaan kita. Di luar jangkaan. Kadang-kadang sebab benda kecil je. Sebab mancing je, isteri kita marah. Abang kalau hari-hari mancing, kahwin je lah dengan udang tu. Tu dia. Dalam cerai contoh. Kalau fikir-fikir balik lah, benda kecil je. Sesuatu yang tuan-tuan Allah Ta'ala uji kita, ya, yang bukan yang kita nak, tanda Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Kalau tuan-tuan boleh bersabar dengan ujian itu. Ni dia. Ya. Kalau kita minta Allah bagi apa yang kita nak tu biasa. Minta kahwin lagi dapat, minta kereta lagi dapat, minta naik pangkat dapat, itu biasa. Tapi kalau sesuatu bebanan ujian yang kita tak sangka dan kita tak minta pun, tapi Allah bagi di luar jangkaan kita, tanda Allah nak angkat darjat kita. Ada tak tuan-tuan yang tuan-tuan dapat sesuatu yang tuan-tuan tak minta pun? Banyak benda tuan-tuan yang kita tak pernah minta. Ustaz, saya tak pernah minta pun berlaku ujian sebesar ini dalam hidup saya. Saya tak pernah minta pun saya dapat anak yang senakal ini. Saya tak pernah minta pun jiran senakal ini, kata. Ustaz, saya tak pernah minta pun ujian seberat ini. Saya tak pernah minta pun saya kena bebanan seberat ini. Ini dia. Setiap orang adalah ujian dia. Ujian mak ayah, ujian menantu, ujian bapa mertua, ujian adik-beradik, ujian jiran, ujian yang banyak. Nombor 1, kalau kita nak kuat menghadapi ujian ini, bersandarlah dengan Allah. Hanya orang yang bersandar dengan Allah saja dia boleh kuat dan istiqamah. Siapa yang bersandar kepada makhluk, dia pasti tidak akan tahan lama. Sebab apa dia? Sebab dia bersandar pada yang lemah. Dalam hidup, macam mana kita boleh bersandar dengan Allah, kita boleh jadi kuat? Sudah semestinya Allah itu Tuhan kita, yang boleh memberi penyelesaian di setiap ujian yang kita lalui. Nombor 1. Yang kedua, dalam hidup ni kita carilah apa yang di sisi Allah berbanding apa yang di sisi manusia. Kerana apa yang di sisi Allah itu kekal, apa yang di sisi makhluk itu sementara. Bila kita diuji, memang kita diambil apa dia? Kita diambil misalnya sihat kita. Kita sekarang sakit, kita diambil kebahagiaan kita. Mungkin disebabkan pasangan kita, jiran kita, adik-beradik kita, kawan kita, duit kita. Allah ambil, kita terbeban. Tetapi bila kita nak sesuatu yang di sisi Allah, iaitu akhirat, kita tahu Allah ambil ni, Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Betul. Tapi siapa-siapa yang dia berharap apa yang di sisi manusia, dia tidak akan kuat. Orang yang pergi majlis ilmu kerana makanan, tunggu besok bila dah tak ada makanan, tak datang. Orang yang mana dia datang, Ustaz, saya datang majlis ilmu sebab apa dia? Sebab isteri saya ada lagi. Tunggu besok salah seorang meninggal. Kenapa dah tak datang, makcik? Suami saya dah meninggal dah. Kenapa tak datang, tuan? Isteri saya dah tak ada. Kenapa tak datang? Dulu kawan-kawan saya yang seumur dengan saya ada, sekarang dah ramai dah meninggal dunia, dah tinggal batu nisan. Jadi sebab itulah saya tak datang. Siapa yang bersandar pada makhluk, pasti tak boleh istiqamah. Dalam hidup ni kalau nak kuat, bersandar kepada Allah, dan kita harapkan sesuatu yang di sisi Allah, iaitu syurga. Harapkan akhirat. Kerana dunia ni sifatnya tak kekal lama, tuan-tuan. Kita tidak akan selamanya duduk di masjid dan di surau. Kita tak akan selamanya duduk di rumah. Tuan-tuan balik rumah, Allah tak jadikan rumah tuan-tuan tu kekal. Kita tidak akan selamanya akan berada di rumah. Dan kita sekejap lagi kita akan duduk di alam barzakh. Kita akan duduk di kubur. Macam mana tuan-tuan fikir macam mana nak besarkan rumah, cantikkan rumah, panggil kontraktor, panggil arkitek. Tuan-tuan, kita juga kena fikir macam mana nak cantikkan kubur kita. Kubur kita ni nak cantikkan, bukannya kita booking, ya, kubur-kubur macam kita tengok orang-orang ternama ni, tuan-tuan. Belum meninggal kuburnya dah siap, tuan-tuan. Menteri-menteri yang sekarang ni, Perdana Menteri Agung, belum meninggal kuburnya dah siap. Bolongannya tu dah siap. Tahu, tuan-tuan? Saya pergi di Seri Menanti, ya, ada tempat-tempat sultan-sultan, ya, yang dimakamkan di situ, ada bolongan-bolongannya dah siap dah.
Ya, kalau meninggal nanti dah ada tempatnya. Cantik sikit lah. Kita pun dah ada dah tempatnya. Kalau meninggal kat sini, kuburnya dah tahu dah kat mana tempatnya. Betul tak? Itu dia. Maksudnya kalau dah tahu tempatnya tu bukannya kita bagi panggil kontrak itu pergi dihias-hias ke, bukan itu. Maksudnya kita hiaskan itu dengan amalan. Itu maksudnya. Ini tuan-tuan, ya. Kalau kita pergi masjid negara ke, dia ada, ya, golongan-golongan untuk orang-orang yang besok kalau meninggal dunia yang ada jasa dekat negara tu, dia akan tanam kat situ. Itu tuan-tuan, ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Hakikatnya, ya, zuhud ini adalah pada batin, rahsia. Batin ni maknanya dalaman hati kita. Ya, Allah Ta'ala yang tahu kita ni zuhud ke tak zuhud. Bukan sebab kita pakai baju bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Ni zuhud. Padahal banyak baju yang elok yang digerokot karo tikus juga yang dipakai contoh. Itu dia. Ya, zuhud ni bukan kita tunjuk yang kita ni orangnya susah. Tapi zuhud ini maknanya tidak cinta pada dunia. Bila tidak cinta pada dunia, ya, orang yang tidak cinta pada dunia sahaja solatnya boleh khusyuk, ibadahnya boleh tenang. Kita kalau tak cinta pada dunia, seperti yang sembahyang kita akan teringat kunci kereta, kita akan teringat nak makan apa lepas ni, kerana cinta pada dunia yang sangat tebal. Ya, kalau baru dapat pencen, duk fikir duit pencen nak buat apa, nak kahwin lagi ke, nak beli rumah baru. Cinta pada dunia dia tak boleh jadikan kita tenang. Jadi mula kita cintakan kepada akhirat. Lagi-lagi kalau kita dah masuk usia senja, masuk umur 50, 60, 70. Masuk je umur ni, maknanya apa dia? Kita kena bersiap, kita dah nak balik kampung kejap lagi. Sebab umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 70. Ni umur yang kita kata biasanya umat Muhammad dapat. Kalau lebih tu kita panggil dapat subsidi lah, ekstra. Ya. Kalau lebih, ustaz saya dah 80, ustaz saya dah 90, itu ekstra. Tapi biasanya 60, 70. Umur para sahabat baginda Rasulullah pun lingkungan itu. 50, 60, 70, lingkungan itu. Ya. Jadi bila kita dah sampai dekat fasa itu, maknanya kita dah mula bersiap-siap untuk berbekal dan juga untuk yang namanya kemas-kemas. Nanti orang balik rumah kita, mak kenapa kemas-kemas ni? Mak dah nak balik kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Saya belajar di Mesir 6 tahun setengah. Tahun ke-6, maknanya saya dah tahu dah saya dah nak balik kampung Malaysia. Jadi saya kena kemas-kemas. Almari saya kena jual. Apa lagi? Apa-apa yang saya kena jual ke, saya kena bagi orang ke. Macam itulah bila kita dah masuk fasa umur 50, 60, 70, kita mula mengemas-kemas. Kemas-kemas tu maksudnya apa? Mana yang boleh disedekahkan, disedekahkan. Mana yang boleh dibagi orang, bagi orang. Mana yang nak dijual, dijual. Sebab saya di Mesir nak balik Malaysia tak boleh bawa semua almari, motosikal yang saya beli semua tak boleh dah nak bawa. Ya. Macam tu lah besok kita meninggal dunia tak boleh bawa ni. Rumah tak boleh bawa, tanah tak boleh bawa, kereta tak boleh bawa, motor tak boleh bawa, semua tak boleh bawa. Jadi bila kita dah masuk umur 50, 60 ni, kita mula siap-siap berkemas-kemas. Mana yang nak bagi ke anak, mana yang nak dibagi kat cucu, mana yang nak diinfakkan. Siap. Sebab kalau meninggal malam ni kita tak infakkan, kita menyesal. Sebab apa dia? Kita mengumpulkan sesuatu yang ditinggal tapi tak dibawa Allah. Ini dia. Sebab tujuan duduk di dunia, tujuannya untuk kumpul bekal. Tujuannya kumpul bekal. Macam orang yang mana dia dibagi peluang untuk balik rumah, bawa bekal pergi sekolah. Dia balik rumah, dia seronok main game apa semua, datang semua sekolah, kau tak bawa bekal. Patutnya kita duduk dunia ni patutnya bawa bekal pergi akhirat. Ni cuma kumpul tak dibawa. Rugilah. Ni tuan-tuan. Lepas itu di dunia ni tuan-tuan, orang yang rugi adalah orang yang mengumpulkan sesuatu yang ditinggalkan. Itu dia. Ya, sebab itu tuan-tuan kalau ada harta, tuan-tuan infak. Kerana kita dah belajar sebelum ni, orang bila berharta dia ada penyakit dua. Satu takut kelong, yang kedua takut dicolong. Takut kurang, takut dicuri, betul tak? Maka tuan-tuan, sedekah ini ibarat insurans. Kita takut kereta kita berlaku apa-apa, kita insurankan. Motor ada insurans, kereta ada insurans,
di negara kita wajib kan. Kalau tuan-tuan sayang keluarga tuan-tuan, ada pun yang kita joint insurance takaful, besok kalau abang meninggal ni nanti dapat 1 juta, ya, abang ada carumkan takaful. Sedekah adalah apa dia? Kita insurankan harta kita, nikmat yang Allah bagi. Siapa-siapa sedekah, Allah akan pelihara keluarga dia, Allah Ta'ala akan pelihara harta dia, Allah Ta'ala akan pelihara, ya. Sedekah ini menyebabkan berkat. Bila berkat ni, berkat maknanya bertambah, cukup dan juga apa dia? Manfaat. Berkat ini umpama tentera Allah yang kalau dia berada di mana, dia akan jadi baik. Kalaulah keberkatan itu ada pada anak kita jadi baik. Kalaulah keberkatan itu ada pada keluarga kita jadi baik. Kalaulah keberkatan itu ada pada harta kita jadi baik. Bukan saja baik, tetapi manfaat. Bukan saja manfaat, tapi cukup. Bukan saja cukup, tapi bertambah. Apa? Betul penting keberkatan, tuan-tuan. Macam mana kita tengok kan, ada anak kita yang mana balik rumah mengadu, mak saya bergaduh ni masalah, ya. Dia buat insurans, dia buat takaful semua. Tapi dia tak sedekah banyak. Bila tak sedekah, maka apa dia? Allah Taala tak yang namanya apa dia? Tak bagi keberkatan. Itu dia. Jadi sedekah ini kalau kita nak keharmonian rumah tangga, banyakkan sedekah. Dah sedekah dah tak? Kita tanya juga, solat jaga tak solat? Tak solat dah. Sedekah buat apa tak solat? Itu dia. Siapa-siapa yang mana tak jaga hubungan sesama Allah, Allah tak jaga hubungan sesama manusia. Anak kita mengadu, mak suami saya mak teruk mak, tapi okey jugalah, tak macam Fir'aun tu dia. Itu dia. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Ni ada cerita betul. Ada seorang makcik dia ngadu kat saya, ustaz suami saya gini. Ada yang cerita, ustaz suami saya penagih dadah 20 tahun saya sabar. Tapi okey sikitlah. Okey sikit macam mana tu? Okey sikitlah, tak macam Fir'aun kata dia. Itu dia. Fir'aun tu teruk lagi tu dia. Maknanya tuan-tuan, ya, puan-puan, ibu-ibu, maknanya kalau suami kita ni nakal-nakal pun alhamdulillah lah, okey sikit daripada Fir'aun tu tadi. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dengar lucu juga. Kan? Tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan, ya, kita tanya anak kita, sebab apa macam tu? Solat jaga tak? Oh, solat tak jaga. Suami saya mak pergi kerja pukul 6, rajin pergi kerja, tapi tak solat subuh, tinggal macam tu. Itulah tak jaga hubungan dengan Allah, Allah tak jaga hubungan keluarga. Itu dia. Kita tengok siapa-siapa yang mana dia ada masalah yang namanya hubungan keluarga, mesti tak jaga solat, mesti tak jaga hubungan Allah. Yang ada masalah dengan adik-beradik ni, mesti tak jaga solat. Mesti ada adik-beradik yang tak jaga solat. Ini dah tak. Tuan-tuan tengok, ada tak adik-beradik kita yang bergaduh? Lepas tu tuan-tuan tengok, dia jaga tak hubungan dengan Allah? Jaga tak solat? Tak solat, mesti dia ada masalah. Siapa tak jaga hubungan Allah, Allah tak jaga. Ya, Allah tak jaga hubungan dia sesama makhluk. Ini dia tuan-tuan. Kalau kita tengok kawan kita juga tak campur masyarakat, keluarga berantakan, ya, adik-beradik pun bermasam muka, cek lah, tak solat. Patutlah. Walaupun duitnya banyak, hartanya banyak, jawatannya banyak, semua banyak, ya. Tapi dia tak bahagia, dia tak tenang. Sebab apa dia? Dia tak ada hubungan dengan Allah. Dia tak jaga hubungan dengan Allah. Macam orang pakai iPhone 14 harga 8,000, tapi tak ada top up, minta hotspot orang lain. Contoh kan, telefonnya mahal tapi internetnya tak ada. Itu dia. Umpama pakai telefon mahal tak ada bateri, ngopo. Contoh kan, walaupun kita ustaz saya punya telefon kentang je, tak bukan telefon sultan, telefon murah, tapi apa dia, internetnya ada, ya, apa lagi baterinya ada, boleh digunakan dengan baik. Itu dalam hidup ni kadang-kadang orang dia bila dia tak belajar, dia akan hanyut. Kerana dunia ni umpama lautan dalam yang sangat mara bahaya. Mesti kena belajar baru kita dapat melalui lautan dalam ini dengan baik. Walaupun kita bagi kapal untuk lalu lautan dalam ini, kalau dia tak ada ilmu, cepat atau lambat pasti akan karam. Macam orang yang kita bagi dia naik kapal terbang,
Ya, kita suruh naik tapi dia nak bawa. Itu tak boleh, mesti ada ilmu. Yang bawa mesti ada ilmu. Kalau yang duduk belakang tak kisah. Tukang masak boleh, chef boleh, tukang kebun boleh, yang ngondo boleh, siapa pun boleh yang duduk belakang. Tapi yang memandu mesti orang yang ada ilmu. Tak nak bawa juga. Dia pun bawa, dia kata tengok boleh pun terbang. Iyalah, cepat atau lambat pasti terhempas. Begitulah kita duduk dekat dunia ni, mesti ada yang memandu dia, alim ulama. Yang lain kena ikut. Tak boleh semua jadi alim ulama. Tak boleh semua nak tunjuk pandai. Mesti kena ada yang memandu. Kalau semua nak memandai-mandai, tu dia, habis. Betul tuan-tuan? Ni dia. Kerana semua ada ahlinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, ya. Seterusnya, ya, orang yang menunjukkan dirinya kepada Allah Ta'ala bukan dengan memamerkan keadaan hidup yang serba kasar. Ya, kita hidup ini bukan nak tunjuk kat orang, tapi kita hidup ini nak tunjuk dekat Allah. Sebab itu, siapa-siapa yang suka tunjuk kepada manusia, Allah akan uji. Yang mana sengaja Allah Ta'ala jadikan dalam hidup ni ada orang yang tak menghargai kita, atau orang yang mencela kita, atau orang yang menghina kita, atau orang yang dia tak berterima kasih dengan kita, supaya kita belajar ikhlas. Ustaz, saya dah tunjukkan yang saya ini berkemahiran, kenapa tak dilantik menjadi JKK contoh. Saya dah tunjuk yang saya ni apa dia, dermawan contoh. Ada setengah tempat tu, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sponsor pagar, dia sponsor itu, sponsor ini. Sebab apa dia? Sebab nak dilantik menjadi nazir masjid contoh. Tapi dah sponsor tak dilantik. Garet. Lah kok tak dilantik? Sengaja Allah jadikan macam tu supaya dia suruh belajar ikhlas. Tuan-tuan ada tak buat baik orang tak hargai kita? Itu dia, sengaja Allah jadikan macam tu supaya kita belajar ikhlas. Sebab siapa yang dia memberi sesuatu kerana Allah, maknanya dia dah ada bahagian pahala. Walaupun orang tak ucap terima kasih, walaupun orang tak menghargai kita. Sebab kita tak boleh beli hati manusia. Ini dah nak pilihan raya ni tuan-tuan, kita pun pakat belanja makan orang sana sini dengan harapan orang akan ikut kita. Itu matematik manusianya tuan-tuan. Tetapi ya, yang memegang hati manusia itu Allah. Kalaulah dengan bagi makan orang boleh suka kita, orang yang paling manut sepatutnya anak kita, tetapi ada tak anak kita yang tak manut? Banyak. Itu dia. Patutnya anak kita lah yang paling manut kan, tak bagi makan daripada dahi. Tapi akhirnya jadi kurang ajar tuan. Sedih kita, kecewa kita. Tapi orang yang ikhlas dia tak kecewa. Sebab apa dia? Semua dah ada pahalanya. Allah Ta'ala, hati manusia ni berbalak-balik. Tuan-tuan, ada tak kawan tuan-tuan yang dulu kawan sekarang jadi musuh? Ada tak yang dulu musuh jadi kawan? Hati manusia berubah-ubah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya, ya. Wahai ulam, terimalah kekurniaan yang dibagikan kepadamu itu dengan tangan kezuhudan. Apa-apa yang Allah Ta'ala bagi, semua dengan tangan zuhud, tak cinta. Maknanya kalau dapat, alhamdulillah, tak dapat, tak apa. Siapa-siapa yang bersyukur dengan pemberian Allah, dengan ucapkan alhamdulillah, Allah akan bagi lebih baik daripada apa yang dia dapat. Ini dapat air kosong, air kosong je, ada je. Kan? Siapa yang cakap alhamdulillah, Allah Ta'ala akan bagi yang lebih baik daripada apa yang dia dapat. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan dapat apa? Ya, kita kan anak-anak kita bagi duit belanja RM5. Ni RM5. RM5 je. Ada je kat belakang tu kan. Patutnya cakap alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang berterima kasih, bererti dia berterima kasih kepada Allah kerana hakikat rezeki datang daripada Allah. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, bererti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini dia. Memanglah yang bagi itu manusia, tapi hakikat yang bagi rezeki Allah. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila orang bagi, ucapkan terima kasih.
Terima kasih, alhamdulillah, syukur, ya. Sebab siapa yang ucap alhamdulillah, Allah Ta'ala akan bagi lebih daripada apa yang dia dah dapat. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur Allah Ta'ala akan tambah. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Ya. Dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan keinginan. Ya. Siapa-siapa yang dia suka akan sesuatu, maka tanda kejahilan. Suka akan sesuatu ni maknanya apa dia? Dapat jawatan, bunga. Dapat harta, bunga. Orang yang mana apa dia? Orang yang mana dia alim tentang sesuatu hakikat hidup di dunia, bila dia dapat sesuatu, dia tahu ini perangkap. Dapat duit banyak, perangkap. Dapat jawatan, perangkap. Dia tak suka sangat. Kalau kita tengok ada orang suka dapat jawatan tu, mencolak-mencolak. Suka. Siapa dapat jawatan mencolak-mencolak, suka sangat, tanda jahil. Sebab apa dia? Sebab jawatan tu perangkap. Kita kalau boleh memang nak jawatan banyak, harta banyak, tapi semakin banyak jawatan dan harta, semakin penat nak jawab depan Allah. Betul tak tuan-tuan? Ni dia. Orang alim dia tahu ni perangkap. Maknanya kalau dapat jawatan ni kena buat betul-betul. Sebab apa dia? Sebab ini ujian. Dia kena tanggung, dia kena jawab depan Allah. Kalau orang jahil suka. Dapat duit suka sangat. Padahal perangkap. Nikmat ni semua perangkap. Ya, perangkap. Ada anak ujian, tak ada anak ujian. Ada masa sibuk ujian, masa lapang ujian. Semua perangkap, tuan-tuan. Dan dalam hidup ni, sebab itu kita kena belajar. Sebab dia penuh perangkap. Dan siapa yang mana dia tidak belajar, umpama dia mengumpulkan perangkap yang banyak, yang akhirnya merugikan diri dia. Kumpul duit, dia tak tahu nak buat apa, akhirnya rugi. Kerana dunia ni kita dah belajar sifatnya membakar. Dia bakar usia kita, dia bakar umur kita, dia bakar masa lapang kita, bakar. Apa yang terbakar ni Ustaz? Tunggu. Berapa ramai depan kita dah ada pengalaman yang mana habis umurnya dibakar, tapi orang untuk opo-opo. Saya bagi contoh, yang saya dah pernah bagi contoh sebelum ni. Dia habiskan 10 tahun kumpul duit, dapat 100,000, lepas tu dimaling contoh. Ataupun kena scam. Zaman sekarang scam. Ya, dijanji 1 juta masuk dalam bank, sekali tiba-tiba masuk akaun scammer. 10 tahun membakar. Bakar apa dia? Dia bakar waktunya. Habis masa dia. Terpaksa berpanas, berhujan. Kalau yang petik kelapa sawit lah. Apa-apa kerja yang susah kita ni, tinggalkan anak bini 10 tahun, lalas orang itu opo-opo. Kita cuma cari yang untung orang lain. Ada tak tuan-tuan? Dalam hidup kita ada tak yang mana kita kumpul, lalas yang dapat orang lain? Kumpul, tak solat, tak sedekah, 40 tahun meninggal, tak sempat rasa duit pencen, duit EPF, harta-harta yang dikumpul itu yang untung waris, dia tak dapat apa-apa. Terbakar masa mudanya, terbakar masa lapangnya, terbakar umurnya, terbakar hartanya. Dunia sifatnya membakar. Itu perlu ilmu tuan-tuan. Bila kita tahu ilmu, kita tahu duit kita nak pergi mana. Jadi cari harta banyak pun tak ada masalah, sebab dia tahu nak guna macam mana, nak buat macam mana. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini insya-Allah. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertemu kembali. Kita sambung sikit lagi. Wahai ulam, terimalah kurniaan ini bagaikan dibagikan kepadamu itu dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan keinginan. Tidak sama orang makan sedang dia menangis, ya, dan juga orang yang makan sedang dia ketawa. Ada orang yang mana bila dia makan dia dalam keadaan ketawa, dan ada orang yang mana dia makan dalam keadaan dia menangis. Maksudnya apa dia? Ada orang yang mana dia makan dalam keadaan dia seronok, ada orang dia makan dalam keadaan dia sedih. Kerana ramai lagi orang yang tak dapat makan. Walaupun makanan dia sedap, ya, tapi dia duk fikir ada orang yang susah lagi daripada dia. Ya, ada orang yang dia tak fikir. Ya, hidup ni tuan-tuan, khairukum anfa'ahum linnas, baik-baik di antara kamu adalah apa dia? Adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain, yang paling banyak memanfaat pada orang lain. Jadi kalau ada di antara kita yang mana pagi petang siang malam dia cuba fikir tentang diri dia je, yang penting dia boleh bayar ekstro, boleh bayar internet, boleh diri dia je, dia tak fikir tentang masyarakat di luar, maka itu bukanlah golongan orang yang sebaik-baik manusia. Baik-baik manusia adalah orang yang mana hari-hari dia fikir tentang masyarakat, fikir tentang umat. Ini dia. Dan yang paling banyak tentang fikir tentang umat ni siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana kita kalau kata sayangnya mak ayah pada kita, sayangnya adik-adik pada kita, sayangnya kawan-kawan pada kita, itu tidak menyamai sayangnya Rasulullah kepada kita. Kerana apa dia? Kerana sayangnya yang namanya kawan, adik-beradik, mak ayah, dia ada tempoh dia. Tetapi sayangnya Rasulullah sepanjang zaman pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang yang namanya, kalau kita mula hadir, rasa apa dia? Rasa tanggungjawab. Ini dia. Kita duk fikir, bang kenapa tak dapat tidur? Abang tak dapat tidur. Ada adik-adik abang yang sampai hari ini dia masih tak solat lagi. Apa abang nak buat? Ini dia. Abang tak boleh tidur sebab ada adik-adik kita yang masih sampai sekarang dia tak bayar zakat lagi. Dia tak tahu tentang kefarduan zakat. Yang dia tahu cuma zakat fitrah, tapi dia tak tahu tentang adanya zakat harta. Ini dia. Kerana bila kita tak bayar zakat, maknanya kita memakan sesuatu haram. Kita cari duit, ya, memang kita yang cari, tetapi dalam rezeki kita ada hak orang lain yang perlu dizakatkan. Bila duit zakat itu kita makan, maknanya kita makan satu benda yang haram. Patutnya duit itu dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang sepatutnya, bukannya kita. Tapi bila kita makan, maka kita makan benda yang haram tanpa kita sedar. Tahun demi tahun, tahun demi tahun tak dizakatkan. Keluar duit pencen tak dizakatkan, keluar duit kedul SP tak dizakatkan. Contoh ponok je kita, ya. Padahal tak cukup mana pun hidup ni. Sebab tuan-tuan, kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Kita kerjalah keras mana pun, banyak mana pun, kita akan tengok banyak benda yang jadi sia-sia atas usaha kita. Ini dia. Kita contohnya kita buat apa dia? Ya, kita buat
yang court badminton contoh, CCA contoh. CCA apa dia? Tak ada orang guna. Ya. Kerana ada tempat lain yang orang lebih suka contohkan. Jadi projek kita yang 200,000 tu terbengkalai je. Kita fikir-fikir apa tak kena dengan rezeki. Ini dia. Seorang yang mana dia cuma fikir banyak tapi tak fikir berkat, maka banyak rezekinya yang dihambur-hamburkan tapi tak memberi manfaat. Jadi kita dah sebut manfaat apa, berkat itu bertambah, cukup dan juga manfaat. Kita akan tengok banyak benda yang kita hambur-hamburkan tak ada manfaat. Kita minat motor, kita membeli lagi. Dalam anak kita duduk asrama tak ada orang pakai contoh bertahun-tahun. Ya, anak kita dia belajar kat madrasah, dia belajar tu, berderet je motor, tak ada manfaat. Dalam motor yang lama tu tak tersadar macam tu aja contoh. Banyak benda, duit memang banyak, tapi bila kita tak ada ilmu, kita tak sedekahkan, kita tak zakatkan, kita akan tengok banyak-banyak rezeki kita yang kita keluarkan tu jadi sia-sia. Isteri kita bawa pergi Sungai Buloh, kita mau beli bunga mahal-mahal, macam-macam. Bunga Rafflesia pun kita tanam. Tak manfaat. Baru tanam 2-3 bulan mati. Keladi barrel harga 3,000 mati. Kita bela juga binatang-binatang eksotik minat. Bela apa? Bela ular. Bela apa lagi? Macam-macam lah kita bela kangaroo. Kangaroo dibela je tu. Macam-macam dibela. Ni harga kangaroo berapa? 10,000. Baru bela 2 bulan mati contoh. Banyak duit kita dihambur tak nampak dia punya manfaat dia. Itu dia. Siapa-siapa yang dia punya rezeki dia tak berkat, maka dia duit tu banyak tapi dihamburkan kepada yang akhirnya tak nampak nilai. Melainkan cuma sikit. Kita sendiri akan sedar. Allah bazir banyaknya bazir. Beli makanan banyak-banyak tak dimakan bazir. Banyak benda kita akan tengok satu. Cek balik. Di mana silap? Kerana kita bimbang. Ya, tuan-tuan. Sebab itu bila orang mukmin ni bila dia dapat sesuatu nikmat, ya, dia tak bergembira macam orang yang mana dia cinta pada dunia, cinta pada seronoknya, ya Allah. Ini dia. Ya. Orang mukmin tengok bila nikmat ni perangkap ni. Allahumma salli ala sayyidina. Ni bau mukadimah ni tuan-tuan. Dah bunyi dah siren ni. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Seterusnya, ya. Maka bahagian rezekimu itu hatimu sentiasa dengan Tuhanmu Azza wa Jalla, kelak engkau akan terselamat dari bahaya. Makanlah suatu rezeki itu sedangkan hati kita ni terpaut pada Allah. Kita makan macam biasa, tak kisahlah sultan ajak makan mahal-mahal ke apa ke, ya. Tapi hati kita ni tidak terpaut kepada kemegahan rezeki itu, tetapi kita sentiasa berpaut pada Allah. Baru ni tuan-tuan ada viral, dia makan tuan-tuan, sekali makan satu keluarga RM20,000 tuan-tuan. Sekali makan je. Biarlah duit dia banyak duit kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena ingat, besok kena jawab depan Allah. Sedangkan RM20,000 tu berapa orang boleh makan gitu. Ni dia. Ya, Allah masalli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita tengok berapa ramai kawan-kawan kita yang Allah Taala bagi rezekinya berkat, dia cuma makan telur, kicap, nasi panas-panas. Sedapnya. Betul tak? Berbanding orang yang mana dia tengok dekat TikTok, dekat WhatsApp, Facebook ni kedai viral, beratur panas-panas, ya, lalas bila dapat makanan berlonggok tak dimakan apa. Indah kabar dari buku. Ada tak? Bayar mahal-mahal, lalas tak dimakan sangat, cuma okor dicicipi wei. Alah. Tak boleh. Nampak? Tak berkat. Tuan-tuan, ya, berbanding orang yang kadang-kadang Allah makan tu, Allah Taala bagi nikmat makan. Sebab dia berkat. Walaupun sikit manfaat. Tuan-tuan nak tahu rezeki kita berkat tak berkat? Rezeki kita kalau Allah bagi sikit tapi dapat dicicipi, dapat dirasai oleh ramai orang. Saya bagi umpama, kita ada sekeping roti yang dapat dikoyak-koyakkan, dibagi ramai orang makan. Berbanding kita ada kilang roti tapi orang lain cuma ukur tengok aja kilang itu. Tuan-tuan. Tapi kalau kita ada rezeki banyak tapi berkat, lagilah manfaat. Bayangkan kalau lah sekeping roti tu boleh dikoyak-koyakkan, dibagi orang makan, kalau ada satu kilang lagilah. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, maka
Sekadar itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan pada hari ini berkenaan tentang cara kita belajar zuhud. Bukanlah kita menunjukkan kemiskinan kita, tetapi cara kita belajar zuhud adalah dengan kita tidak meletakkan cinta pada dunia itu sendiri. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan yang sikit itu memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.